Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizwan bin Hashim daripada SMP Geografi. Ini adalah video mengenai pentafsiran akhir yang bertajuk kelestarian sumber air, masalah dan juga prospek. Okey, yang mana untuk permulaan kita perlu mengetahui apa itu sumber air dan apa kepentingan sumber air. Okey, bagaimana yang kita ketahui, sumber air ini adalah sumber yang berasal daripada air dari sungai, laut dan tasik, air bawah tanah sekaligus. Okey, kepentingan sumber air adalah untuk, sebagaimana yang kita ketahui sebelum ini, kepentingan sumber air terdiri daripada untuk kegunaan manusia itu sendiri, yang mana manusia memerlukan air dalam tubuh untuk memastikan aktiviti seharian dapat dijalankan. Tubuh badan manusia akan berada dalam keadaan sihat dan cergas. Okey, yang kedua adalah sumber air adalah untuk penjanaan hidroelektrik. Okey, sebelum ini kita pernah dengar di mana penjanaan kuasa elektrik berpunca daripada penjanaan hidroelektrik yang menggunakan sumber air ataupun aliran air yang menggerakkan turbin untuk menghasilkan tenaga. Seterusnya adalah sumber air juga untuk kegunaan hidupan akuatik, yang mana yang membekalkan sumber-sumber protein untuk manusia dan juga haiwan-haiwan di sekeliling dan juga di seluruh dunia. Okay, seterusnya sumber air ni adalah untuk aktiviti perindustrian, pertanian dan banyak lagi. Jadi video ini saya nak menerangkan mengenai kelestarian sumber air dan jenis sumber air yang terdapat di Indonesia, iaitu air permukaan dan juga air bawah tanah. Sama-sama kita saksikan segmen yang seterusnya. Air permukaan. Air permukaan adalah air yang dapat dilihat dengan mata kasar, yang mana air permukaan juga dapat kita lihat yang berada di atas tanah, seperti tasik, sungai, laut dan kawasan paya. Okey, dari segi air permukaan, ia berlaku daripada proses hujan, yang mana akan berlakunya proses saliran, resapan, yang mana adalah proses-proses yang penting yang akan membentuk kepada air permukaan. Di Malaysia terdapat sungai-sungai yang penting yang mana menjadi keutamaan dan punca utama kepada ekonomi, seperti Sungai Kelantan, Sungai Sarawak. Sungai Sarawak adalah sungai yang penting yang menjadi sumber air yang utama. Begitu juga dengan Sungai Rajang. Sungai Rajang adalah sungai yang terletak di negeri Sarawak. Selain itu juga Sungai Pahang. Sungai Pahang adalah sungai yang banyak manfaat dan banyak memberi sumber kepada penduduk dan juga alam sekitar. Okey, air bawah tanah. Air bawah tanah adalah air bawah tanah merupakan satu bahagian penting dalam kitaran hidrologi, yang mana air bawah tanah ini terhasil daripada proses infiltrasi, yang mana apabila proses hujan berlaku, akan berlaku resapan ke dalam sistem tanah yang menyebabkan terdapat takungan air yang banyak di bawah. Sini kita dapat lihat di mana sumber air bawah tanah di Malaysia adalah masih tinggi, yang mana jumlah air bawah tanah pada waktu ini berjumlah 5 trilion meter padu di seluruh dunia, yang mana air ini masih belum diterokai dengan secara maksimum. Okey, sekarang saya nak menerangkan mengenai masalah yang menyebabkan berlakunya masalah air, sumber air di negara kita pada hari ini. Okey, salah satu masalah yang menyebabkan sumber air kita terjejas adalah disebabkan oleh aktiviti pembalakan. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, aktiviti pembalakan ini akan menyebabkan penebangan pokok secara dalam keadaan yang banyak, yang menyebabkan pokok-pokok yang telah ditebang dan tidak dibuang, yang tidak diguna, terus dibuang ke dalam sungai, sehingga yang menjadikan sungai itu kotor dan banyak sampah sarap. Jadi aktiviti pembalakan ini akan memberi kesan kepada sumber-sumber air. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak aktiviti pembalakan yang berlaku terutamanya di negeri Kelantan ini sendiri, yang mana aktiviti pembalakan terutamanya di kawasan Lojing, Gua Musa yang kita boleh lihat, yang menyebabkan air Sungai Kelantan ini menjadi kotor dan keruh. Ini adalah salah satu punca yang kita dapat lihat pada hari ini, yang mana
perkara ini harus dipanasiri oleh pihak-pihak yang berwajib supaya sumber air kita ni dapat dipelihara dan dapat memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Okey, masalah yang seterusnya adalah aktiviti pembuangan sampah sarap. Kebanyakan masyarakat kita pada hari ini tidak suka menggunakan media atau alternatif yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, yang mana buang sampah dengan cara yang betul. Tapi disebabkan oleh mentaliti masyarakat kita, mereka lebih gemar membuang sampah di dalam sungai, sehingga kan kita dapat lihat banyak sampah sarap yang berada di kawasan pinggir-pinggir sungai. Jadi masalah ini juga perlu dipandang serius, yang sehingga memberi kesan kepada sumber air, bukan sahaja sumber air pada kehidupan akuatik, malahan untuk sumber dari segi domestik. Jadi masalah ini adalah masalah yang paling serius, di mana kita lihat kebanyakan sumber air di Malaysia ini terjejas disebabkan oleh pembuangan sampah sarap. Okey, yang ketiga adalah aktiviti kilang. Okey, terutamanya dari segi pembuangan sisa-sisa domestik, sisa-sisa kilang. Okey, yang mana kita ketahui pembuangan sisa toksik di kawasan sungai juga menyebabkan sumber air kita terjejas, disebabkan pembuangan sisa toksik itu memberi kesan kepada hidupan akuatik, hidupan di pinggir-pinggir sungai. Jadi masalah ini boleh kita lihat dapat memberi kesan yang buruk, bukan sahaja kepada air, malahan kepada manusia. Sebagai contoh, kita ambil contoh di negeri Johor yang berlaku baru-baru ini, iaitu melibatkan Sungai Kim King, yang mana aktiviti perindustrian telah menyebabkan berlaku pembuangan sisa kimia di dalam sungai, sehingga memberi kesan kepada ramai pelajar sekolah, sehingga kan berlakunya masalah kesihatan seperti keracunan. Dan masalah ini adalah yang buruk, yang mana kita dapat lihat bukan sahaja memberi kesan kepada sumber air kita, malahan kepada masyarakat sekeliling. Okey, masalah yang kedua adalah fenomena cuaca. Okay, sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia ni merupakan negara yang mempunyai cuaca panas dan lembap sepanjang tahun. Kadang-kadang di Malaysia juga berlaku fenomena El Nino, yang mana sehingga menyebabkan kemarau. Jadi fenomena kemarau ini telah menyebabkan sumber air kita terjejas, terutamanya di kawasan-kawasan empangan utama. Sebagai contoh adalah empangan di Perak, di negeri Perak, yang mana berlaku penyusutan yang amat ketara, sehingga kan menjejaskan bekalan air untuk kegunaan domestik dan juga untuk kegunaan perindustrian. Okey, masalah yang seterusnya adalah aktiviti yang mana kita tahu sumber air tidak dijaga dengan betul, yang mana ini adalah berpunca daripada sikap masyarakat kita sendiri yang suka membazir air, tidak menggunakan air dengan cara yang betul. Jadi ini adalah satu yang tidak elok. Jadi masyarakat perlu memastikan air digunakan secara betul dan tidak berlakunya pembaziran air. Bagaimana kita ketahui sekarang ini boleh dikatakan musim panas, jadi hujan sikit berkurang. Jadi ini sekaligus akan memberi kesan kepada sumber air kita, yang mana boleh memberi kesan kepada untuk kegunaan domestik, untuk kegunaan kilang. Okey, seterusnya saya nak menerangkan mengenai prospek yang berkaitan dengan kelestarian sumber air, yang mana kita ketahui ini adalah peranan masyarakat sendiri dan juga peranan pihak kerajaan supaya kita dapat melindungi sumber air kita untuk generasi kini dan juga akan datang. Okey, yang pertama adalah peranan masyarakat sendiri. Mereka perlulah menjaga sungai, tasik supaya tidak tercemar daripada bahan-bahan yang tidak sepatutnya. Jadi masyarakat ni perlu sedar bahawa sumber air ni adalah kurniaan Tuhan dan perlu dijaga sebaik mungkin, kerana ini boleh memberi kesan yang buruk kepada generasi kita yang akan datang. Okey, yang kedua adalah pihak kerajaan, terutamanya Jabatan Alam Sekitar dan pihak-pihak yang berwajib untuk memastikan kebajikan sumber air kita supaya tidak berlaku pencemaran, terutamanya menguat kuasakan undang-undang lah, yang mana pihak kerajaan ni perlu memastikan hukuman yang berat dikenakan kepada pihak-pihak kilang yang membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai, yang mana kita ketahui sumber toksik ini memberi kesan yang sangat buruk kepada kehidupan akuatik untuk bekalan air domestik kita sendiri. Okey, sebagai contoh yang saya berikan di Johor hari itulah, yang mana pembuangan sisa toksik ini dapat memberi kesan yang buruk kepada sumber air kita.
Okey, seterusnya sekarang ni kita boleh lihat di setengah negara-negara maju di dunia yang mana mereka telah menggunakan sistem rawatan air yang canggih untuk memastikan air yang diproses dapat digunakan untuk penggunaan yang perkara-perkara yang sepatutnya. Sebagai contoh, negara maju ni mereka menggunakan sistem yang canggih untuk memastikan air kumbahan yang telah tidak boleh diguna, dan mereka memproses balik benda tu untuk kegunaan. Okey, sekian saja video saya untuk kali ini. Saya harap video ini dapat memenuhi keperluan dan juga kehendak untuk pentadsiran akhir subjek hidrologi tropika di bawah pensyarah Profesor Madya Dr. Zuliadini Abdul Rahman, yang mana ini adalah video yang terakhir yang sememangnya penting buat kami untuk pemarkahan ini. Saya harap anda semua terhibur dengan video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.